Alright, selamat pagi dan selamat sejahtera. Okey, terima kasih sebab hadir kepada kita punya perbincangan kelompok untuk hari ini. Sebelum tu saya memperkenalkan diri saya. Saya Parvin Al-Hakim Perikumar, merupakan ketua kelompok untuk sesi hari ini. Jadi, sebelum saya teruskan, semua dah tanda tangan kontrak yang sepatutnya anda tanda tangani dan sebarang perbincangan dan perbualan untuk sesi ni adalah rahsia antara kita. So jadi kalau perbincangan ni terbongkar ataupun siapa orang luar dapat tahu adalah atas tanggungjawab masing-masing lah. Alright. Sebelum kita ke sesi yang seterusnya, saya ingin anda semua memperkenalkan diri anda lah. Anda boleh panggil saya Cik Parvin dan kita mulakan dengan si gadis di atas sana, Cik Sharifah . Sorry, tergelap. Okay, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Sharifah. Umur saya, jangan gelap. Umur saya 22 tahun. Sekarang saya pelajar sepenuh masa di sebuah universiti swasta. Terima kasih. Seterusnya. Dengar ke? Dengar. Nama saya Nur Aisyah Fika binti Adnan, umur 22 tahun dan tinggal di Kulim, Kedah. Dan juga seorang pelajar sepenuh masa. Okey, Cik Syafika. Seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syarul Aiman bin Hashim, berumur 22 tahun juga dan merupakan pelajar universiti. Dan saya tinggal di Perlis. Di Perlis. Okey, terima kasih Cik Syarul. Okey, seterusnya Cik. Nama saya Encik Zulkarnain Shah. Saya umur 22. Saya tinggal di Kuala Lumpur. Okey. Alright, Cik Zulkarnain Shah, mungkin dia sedang bekerja di situ. Okey, seperti mana anda tahu, untuk sesi ni ialah merupakan satu sesi soalan jawab. Di mana saya akan bertanya beberapa soalan dan masing-masing akan memberi pandangan atau jawapan masing-masing lah yang terus terlintas di pemikiran cik semua. So paling penting janganlah mereka jawapan tu lah. Kalau boleh apa yang keluar di hati, apa yang keluar di otak tu terlintas jawab je. Okey, mungkin soalan ni dia berkait dengan satu situasi. So anda cubalah jawab ya. Situasi dia macam ni. Pada satu musim panas dan gelap, ada 7 orang kawan baik. Diorang pergi orang kata berlayar di tengah laut. Tiba-tiba kapal mereka ada kebocoran dan orang kata kapal tu mula tenggelam lah. So 7 orang ni berpaut dekat kapal tersebut. Berpaut. So ada 3 pilihan. Kiranya 3 alternatif. Pilihan pertama, diorang bersama-sama berenang ke tepi pantai. Kiranya sama-sama berenang sana. Pilihan kedua, diorang berpaut je dekat kapal tu sampailah diorang selamatkan diorang. Ataupun yang ketiga, masing-masing berpecah ke haluan masing-masing. Kiranya diorang nak berenang ke hala tuju masing-masing lah. Tapi dekat tengah-tengah laut tu, kat tempat yang kapal tu mula nak tenggelam tu, bawah tu diorang sedar ada satu ekor jerung. Dan secara logiknya bila ada seekor jerung, mungkin orang kata lama kelamaan akan datang lagi lah jerung-jerung lain. So kita pergi ke soalan pertama. Jika anda berada di dalam situasi sedemikian, antara 3 alternatif mana yang korang akan pilih? So kita mulakan dengan Cik Syarul. Ya, kalau bagi pandangan saya memilih alternatif yang pertama. Sebab alternatif pertama ni kita akan bergerak bersama-sama kan. So bergerak bersama-sama tu akan membentuk satu pasukan yang hebat dan kuat untuk kita melawan arus. Untuk contohkan kita di situasi di dalam laut. So keadaan cemas ni mungkin dalam ahli kumpulan tu mungkin ada dari segi tu mungkin ada yang ada pengalaman. So pandangannya semua berbeza. So
apabila ianya bekerjasama, benda ni akan mampu membentuk satu kekuatan lah untuk pasukan tu. Okey, okey. Terima kasih Cik Syarul. Okey, seterusnya Cik Nur Ain Syafiqah. Okey, saya setuju dengan pandangan daripada Encik Syahrul. Di mana alternatif pertama sebab sama-sama gerak, di mana kalau pergi sama-sama balik pun sama-sama. Pergi bersama-sama, balik pun sama-sama lah. Okey. So, Encik Zulkarnain Shah, macam mana dengan anda? Okey, bagi saya untuk pilihan yang pertama, dia kata yang kita berenang pergi ke tepi pantai bersama-sama kan. Dan yang pilihan kedua, kita tunggu sampai ada orang datang selamatkan. Okey, bagi saya sebab saya tak ada nak pilih mana-mana sebab saya jenis tengok keadaan. Kalau kita dekat dengan tepi pantai, apa salahnya kalau kita berenang ke tepi pantai, betul? Tapi kalau dah dekat tengah laut, sebab selalunya kalau tempat jorong-jorong ni adanya nelayan-nelayan kan, sebab memang capture kawasan ikan kan. So jadinya berkemungkinan tengok keadaan. Kalau terlampau jauh daripada pantai, mungkin kita patut tunggu dekat situ. Dan kalau tengok macam dekat dengan pantai ataupun boleh kita boleh nampak pantai tu, better kita pergi ke sana. Okey. Itu pandangan daripada Cik Zulkarnain Shah. Seterusnya Cik Sharifah, ada apa-apa nak ditambah? Okay, saya macam tadilah, saya setuju je apa yang Syarul cakap, apa yang Ain cakap, apa Cik Zulkarnain cakap tadi. Saya setuju sebab kalau dan pendapat saya pun saya nak pendapat pilihan pertama, alternatif pertama yang mana kita kena usaha, tak kira apa juga keadaan sekalipun, kita kena macam mana cakap, susah atau senang, apa-apa pun kita kena sama-sama juga arung benda tu. Kita tak boleh nak selfish, nak seorang nak pergi sana sini, berpecah sana sini. Nak atau tak nak, kita kena betul hati untuk selamatkan diri lah. Itulah maksud saya. Jadi tak ada siapa pun tinggal, tak ada siapa pun lebih, tak ada siapa pun kurang, semua selamat. Kalau seorang selamat, semua selamat. Kalau seorang tak selamat, jadi semua tak selamat. Macam itulah bagi saya. Okey. Kesimpulannya, okey, 3 daripada 4 memilih alternatif 1 dan Cik Zulkarnain Shah dia pilih dua-dua, antara 1 ataupun 2 tapi berdasarkan keadaan. Okey, so saya assume alternatif 1 tu adalah pilihan anda semualah. Okey. So untuk soalan yang kedua, dalam keadaan tersebut kan kita cakap kita ada 7 orang. So korang macam orang cakap anda rasa sahabat anda akan pilih pilihan yang sama dengan korang tak? That means contohlah antara 4 korang, Cik Nur Ain Syafiqah, Sharifah, Syarul dan Zulkarnain Shah. Okey, anda rasa dalam keadaan tu masing-masing akan pilih jawapan pilihan masing-masing ataupun pilihan yang sama dengan korang? So macam mana Cik Sharifah? Okey, pada pendapat saya, macam saya cakap lah tadi, setiap orang ada pilihan masing-masing. Depends lah, kalau dia nak A lah. Kalau saya kata saya nak B lah. Tapi gunakan peluang tu, kita kena ambil benda tu jadi sebagai satu peluang untuk kita bina ataupun bentuk satu idea yang lebih bernas untuk kita selamatkan diri kita. Jadi saya tak kisah, bukan saya tak kisah, cuma poin orang atau pendapat orang tu semua orang macam saya cakap tadi, semua orang ada pendapat masing-masing, semua orang ada poin masing-masing, dan apa kata kita gunakan poin tu untuk bentuk satu idea lain yang lagi bagus dan boleh selamatkan diri kita dan juga orang lain. Itu je lah pada pendapat saya. Okay, Cik Zulkarnain Shah? Boleh ulang balik soalan saya pun tak faham sebenarnya soalan ni. Dia nak cakap yang ada orang ikut saya punya pendapat ke tak macam tu ke? Soalan dia macam ni. Okey, dalam situasi tadi, okey, anda berpendapat tadi anda mungkin pilih alternatif 1. Contohlah anda pilih alternatif 1 di mana berenang bersama-sama pergi tepi pantai. Okey, pada pendapat anda, sahabat anda dalam keadaan tu, sahabat anda akan pilih pilihan yang sama macam anda ataupun dia mungkin akan pilih pilihan lain?
Kalau bagi saya, sebab bagi saya dia ada pilihan dia sendirilah. Kalau dia nak fikir nombor 1 tu adalah pilihan yang terbaik, itu dia punya pilihan kan. So jadinya saya pun tak boleh nak halang. So jadinya kena ikut orang punya pilihan. Okay. Cik Nur Ain Syafiqah? Okey, pada pendapat saya, setiap orang tu dia ada hak dia sendiri untuk buat keputusan. So, saya mengharapkan, kalau boleh mengharapkanlah kumpulan lain ikut pilihan saya, tapi setiap orang macam saya cakap tadi, setiap orang ada pilihan sendiri, ada hak sendiri. Okay. Saya boleh nampak lah kita punya ni ke arah mana. Jadi Encik Syarul Ahmad ada apa-apa nak ditambah? Kalau saya pun setuju dengan pandangan mereka semua. Sebab dia bergantung kepada situasi juga benda ni. Sebab situasi kalau kita tak tahu keadaan macam mana. Lepas tu kalau macam, so kita boleh pilih lah untuk alternatif yang pertama ataupun yang kedua ataupun yang ketiga. Sebab kalau alternatif yang kedua mungkin kita boleh tunggu dekat situ. Kalau untuk alternatif yang ketiga, mungkin bergerak berasingan tu mampu untuk, contoh kalau kita dapat melawan ombak tu kan, kalau bergerak sama-sama mungkin benda tu mungkin akan dimakan jerung ataupun apa-apa lah kan. Kalau alternatif yang ketiga tu saya rasa bagus juga, itu atas berdasarkan faktor masing-masing lah pemikiran, dan perlu merancang dengan sebaiknya untuk menentukan alternatif mana. Okay, saya rasa saya assume, dapat saya simpulkan semua orang rasa pandangan masing-masing berbeza. Jadi pilihan tu adalah atas hak masing-masing. So tak semestinya kita pilih A, dia orang pun pilih A. Okay. Alright, untuk soalan ketiga. Alright. Ini tak semestinya dengan situasi tadi. Mungkin ni pada orang cakap pendekatan diri anda lah dalam kehidupan anda. Okay, apakah jenis sahabat yang anda inginkan? Dalam keadaan, contoh tak kisah dalam keadaan yang macam tadi ataupun keadaan yang bila anda rasa diri anda susah. So, sahabat jenis macam mana yang korang nak? Kita mulakan dengan Cik Zulkarnain Shah. Bagi saya, sebab jenis saya tak letak ciri untuk letakkan dia sebagai sahabat. Sebab bagi saya, kalau saya letakkan ciri seseorang tu sebagai sahabat dan saya pilih dia sebagai sahabat, so jadinya kita nak jumpa ciri-ciri yang kita nak tu susah. So jadinya tak nak kita terima. Tapi orang cakap yang kira the main, orang cakap kalau semua, saya rasa kalau saya nak jenis yang jenis memahami, itu sahaja. Okay, Encik Syarul, macam mana dengan anda? Kalau bagi pandangan saya, semangat setia kawan tu penting dan saling mendengar pandangan masing-masing. So kerjasama juga pun penting juga untuk antara rakan-rakan untuk membentuk satu ukhuwah yang begitu kukuh antara persahabatan ni. Okay. Alright. Ada siapa-siapa lagi nak tambah? Encik Nur Ain? Okey, kalau saya pula, saya prefer kawan yang jenis macam bantu-bantulah. Macam tak tinggal member yang lain. Dia boleh, kalau dia buat apa-apa, kawan dia pun kena ada. Macam tu lah. Tak tinggal kawan dia. Alright. Okay. Cik Sharifah? Saya? Okay, kalau saya setuju tadi cakap kawan yang mami, kawan yang tadi Syarul kata tadi, Cik Syarul kata tadi. Setia kawan. Ya. Ain tadi cakap tak tinggal kawan dia, dan kawan yang saya dalam kalau keadaan macam mana sekalipun, dia mesti sama-sama dengan saya. Maksud saya macam janganlah tinggal saya seorang, macam itulah. Macam kalau kau dah ada yang tu, kalau kau dah macam contoh lah macam buat assignment kan. Kalau kau dah buat benda tu kan, kau tolong aku pula macam tu. Lepas tu kau janganlah tinggalkan aku seseorang macam tu. Kita tak boleh seseorang. Kita nak kena ada orang lain yang boleh support kita, yang boleh faham kita, yang boleh
selalu ada dengan kita lah, yang boleh selalu tolong kita. Bukan kita nak expect orang tu selalu ada untuk tolong kita, tak. Tapi saya expect orang yang tak expect, cuma saya harap dan kawan-kawan saya so far memang faham saya, tak pernah tinggalkan saya, assignment pun okey, dan saya percaya kalau dalam keadaan macam tu sekalipun saya yakin diorang takkan tinggalkan saya. Oh, lagi satu saya cakap, tolonglah jangan tinggalkan saya. Terima kasih. Okey. Okey, di sini kita dapat lihat semua orang pentingkan sama orang kata setia kawan tu lah. Sebab siapalah lagi bukan selain daripada kawan, selain daripada family, mesti kita depend dengan kawan juga kalau kita dalam keadaan susah. Alright, apa-apa pun family come first, second will be your friends. So kat sini kita boleh cakap, saya boleh assume kawan tu ialah sebagai support kepada setiap daripada orang. Okay, untuk orang kata bila kita yang susah, ada orang tolong kita. Alright. Okay, soalan yang seterusnya. Okay, based on cerita yang saya cerita tadi yang kat tengah laut, Jerung, 7 orang tadi tu semua. Okay, rasa-rasanya lah, apa matlamat diorang, aim diorang, goal diorang bila diorang berada dalam situasi yang orang kata diorang rasa macam merisaukan diri diorang. So, apa matlamat diorang? Okey, kita mulakan dengan Cik Nur Ain. Okey, matlamat kelompok pada waktu tu mestilah nak selamatkan diri dan juga ahli-ahli yang lain lah. First sekali kalau ada situasi tu mestilah nak hidup kan. So nak hidup tu kena fikir something yang mereka kena buat untuk selamatkan diri. Mestilah. Okay. Cik Sharifah? Okey, kalau macam saya, macam Ain tadi, mestilah selamatkan diri. Saya tak matlamat saya kalau saya dalam keadaan tu sekalipun, saya nak selamatkan diri saya nak selamatkan orang lain. Macam saya cakap tadi, saya tak boleh seseorang. Saya kena ada orang lain juga. Sebab kalau saya seseorang, saya rasa saya memang KO. Sebab ada orang lain, kalau ada orang lain kat sekeliling saya nampak dia sama macam saya, then baru saya akan rasa tenang. Saya takkan biarkan orang tu ataupun macam mana sekalipun, saya kena juga sama-sama. Saya tak boleh seseorang. Macam itulah bagi saya. Ada peneman lah. Alright. Cik Zulkarnain Shah. Okey, bagi saya masa tu matlamat masing-masing semua nak selamat. Yang penting kita akan mesti nak fikir selamatkan diri kita, betul. Dan tapi kalau kita nak selamatkan diri kita pun, kalau kita dekat tengah laut, macam mana kita nak selamatkan diri kita seseorang je kalau kita tak survive sekali, betul. Lagipun macam tadi yang saya cakap tadi, kita kena bayangkan kalau pantai tu jauh, larat ke kita nak lawan ombak tu seorang kan. Kita kena lawan ombak ramai-ramai. So itulah bagi pendapat saya. Okay, terima kasih. Cik Syarul. Saya setuju dengan pandangan semua orang. Sebab kalau dalam situasi itu, dalam situasi apa yang patut kita lakukan dengan keadaan semasa. Okay, so far itu je. Jelas tak dengar tak, Fabi? Sekat-sekat Cik Syarul tadi. Cuba ulang sikit. Oh dia. Sebab dengar permulaan je tadi. Okey, saya setuju dengan pandangan masing-masing daripada Ain, Sharifah dan Cik Zulkarnain. Sebab survive diri kita dan rakan-rakan juga. Lepas tu kita perlu fikirkan satu fikir di luar kotak lah. Contoh macam kita tak pernah alami keadaan macam tu. So satu perkara yang alternatif perlu dilakukan lah. Untuk kita fikir cara macam mana untuk kita survive, untuk kita selamatkan diri kita tu. So far itu saja. Jelas tak Cik Fabi? Jelas. Alright, so kita boleh katakan matlamat kat sini semua orang adalah sama, di mana kita nak semua selamat, bukan untuk kita punya diri selfishness. That means bukan untuk selamatkan diri sendiri. Semua orang nak selamat.
So kira satu orang kata sifat yang penting lah. That means kita care pasal orang kita. Walaupun mungkin nak kata dia bukan sahabat tapi orang yang kita dah kenal. Okay. Alright, soalan seterusnya. Alright. Perkataan pemimpin is a familiar word untuk korang. So, apa yang patutnya sebagai seorang pemimpin ataupun ketua, apa ciri yang korang rasa seorang pemimpin tu kena ada? Kita mulakan dengan Cik Zulkarnain Shah. Bagi saya lah, kalau nak jadi seorang pemimpin, salah satunya kita kena bertindak mengikut keadaan. Contohnya kalau keadaan tu terlampau, contohlah kalau kita punya orang bawahan ke setengah kena pressure, mungkin kita nak siapkan satu tugasan dengan cepat dan kena pressure, dan lepas tu kita pula jenis pressure diorang. So jadi kita tak fahami keadaan diorang, so jadinya akan jadi orang akan jadi benci lah kita sebagai pemimpin. Itu salah satu. Dan bagi saya yang kedua, kita perlu bertolak ansur. Kalau kita tahu yang kerja tu susah tapi kita nak cepat juga, so jadinya susah jugalah kan. Kita akan bagi pressure kepada orang juga. So jadinya kita sebagainya kita kena bertolak ansur. Itulah bagi saya. Okay. So poin yang saya dapat kat sini, bertolak ansur dan kurangkan mengarah. Okay. Apa pendapat dengan Cik Sharifah? Okay, pada pendapat saya, pemimpin ni dia, saya nak cakap, sikap pemimpin ni dia mempengaruhi orang-orang bawah dia, orang-orang sekeliling dia. Kalau pemimpin tu, kalau kita nampak dia baik, kalau kita nampak dia ni orang yang bertanggungjawab, orang yang optimis, orang-orang bawah dia pun akan ada benda, akan ada apa, sifat-sifat tu, akan ada ciri-ciri tu. Jadi sikap pemimpin ni dia mempengaruhi orang-orang bawah dia. Contoh macam dalam keadaan tu, macam mana kita nak settlekan, kita tak boleh nak kelam kabut, kita kena tenang, kita kena relax, dan apa tu namanya tadi? Sorry. Ni kita kena sabarlah, kita kena tenang. Sebagai ketua dia kena relax je. Dia tak boleh nak kelam kabut. Macam tadi Cik Zulkarnain kata tadi, jangan mengarang-arang. Sebab bila kita dalam keadaan terdesak, bila kita dalam keadaan yang macam kelam kabut, kita rasa macam rungsing. Kita satu benda pun yang kita nak buat, dia tak akan jadi. Sebab semua orang rasa pressure tau. Semua orang rasa tertekan dengan keadaan tu. Bila orang lagi tambah, kita jadi macam rungsing. Jadi itulah pendapat saya. Okay, betul lah, kira masing-masing ada beban masing-masing. Bila kita tambah lagi, kita nak buat satu benda tu pun tak terjadi. Okay, alright, Cik Nur Ain. Okay, kalau bagi pandangan saya lah, ketua ni dia kena ada sifat keadilan lah, kena adil. Di mana dia buat keputusan tu tak memihak kepada mana-mana pihak, ataupun dia buat keputusan tu tak untungkan pihak dia saja. Sebaliknya dia kena buat keputusan untuk semua pihak. Sudah. Okay, faham. Cik Syarul. Okay, kalau bagi pandangan saya pula, sifat kepimpinan yang perlu ada, sifat tanggungjawab sebagai seorang ketua. Dengan tanggungjawab ni, so anak-anak buah akan ikut cakap kita. Kalau diri itu tak ada tanggungjawab, so benda tu mungkin anak-anak buah kita pun mungkin tak akan ikut kita. Selain daripada tu, sikap toleransi antara satu sama lain. Dan sifat sebagai ketua kena saling bertoleransi dengan anak-anak buah untuk mewujudkan persefahaman yang gitulah. Okay, so yang tu saja saya rasa. So boleh katakan sifat pemimpin ni bukan setakat 3 atau 4, lebih daripada tu. Toleransi, bertanggungjawab, bekerjasama, berdikari, adil. So we assume, we can tell that pemimpin adalah satu orang kata individu yang sangat penting lah dalam mana-mana kelompok. Alright, so dia berkait dengan soalan seterusnya. Okay, dalam situasi tadi, kumpulan tadi, okay, siapa yang mempunyai kuasa yang paling tinggi ataupun kuasa yang penting untuk membuat keputusan? Tak kisahlah, random lah. Siapa yang ada, individu mana yang ada kuasa untuk membuat keputusan? So kita mulakan dengan Cik Nur Ain.
Okey, pada pendapat saya lah, setiap kelompok tu, setiap kumpulan tu dia mesti akan melantik ketua. Dan ketua tu ditugaskan untuk membuat keputusan, untuk ataupun mengarahkan ahli kumpulan yang lain. So dalam macam ni, ketua kumpulan lah memainkan peranan yang penting untuk buat keputusan. Tetapi dia tak boleh buat keputusan dengan dia punya pemikiran saja. Dia kena dengan idea daripada orang lain juga. So dalam boleh dikatakan juga semua orang penting lah untuk buat keputusan ni. Macam gabung-gabung and then hasilkan satu keputusan yang baik. Lepas tu bertindak ikut keputusan yang tu. Okay. Okey, seterusnya Cik Syarul. You boleh ulang soalan tak? Ulang soalan tadi. Okey, dalam mana-mana kelompok ataupun kumpulan, okey, semestinya ada individu dipanggil seorang ketua. Okey. Walau bagaimanapun, siapa yang berkuasa atau ada pilihan untuk membuat keputusan? Siapa yang lagi layak? Kalau bagi pandangan saya, semua orang layak untuk membuat keputusan, tapi kita, dalam semua tu kita kena ada satu ketua. So seorang ketua ni pun tidak boleh juga untuk membuat tindakan yang melulu, dan dia perlu pandangan daripada ahli kumpulan yang lain. Dan apabila semuanya setuju, barulah satu perkara tu dapat digunakan untuk apa-apa kaedah sajalah untuk mereka untuk menyelamatkan diri. Alright. Okey, terima kasih Encik Syarul. Cik Sharifah? Okey, macam mana siapa yang berhak untuk membuat keputusan? Sorry. Sekejap Okey, siapa yang berhak untuk membuat keputusan? Bagi pendapat saya setuju dengan Ain, saya setuju dengan Syarul. Macam Ain cakap tadi, ketua memang sebagai ketua, kita tahu dia adalah pemimpin dalam satu kumpulan tu atau satu organisasi tu. Memang dia berhak buat keputusan, tapi ketua tak boleh sembrono je, dia tak boleh ikut je kepala dia. Dia kena juga fikir orang lain, dia kena fikir orang bawah. Macam saya cakap tadi, apa je yang ketua nak, tak semestinya orang bawah tu nak ikut. Kalau ketua je nak, orang bawah cakap dia tak nak. Tapi kalau kalau ketua tu kata, tak apa, aku nak juga. Tapi kita kena fikir, kalau tak ada orang bawah, tak ada orang atas, benda tu takkan bergerak. Apa yang jadi kena ada dua pihak lah, komunikasi antara dua pihak, antara bos dan juga orang bawah. Bos kena dengar pendapat orang bawah pun kena juga terima apa yang bos kata. Dia macam mana cakap, common sense lah. Semua kena ada komunikasi dua hala. Macam tu lah bagi pendapat saya. Okey, komunikasi dua hala. Okey, good point there. Alright, Encik Zulkarnain, ada apa-apa nak ditambah? Bagi saya, semua orang ada hak untuk berikan pandangan tentang apa yang diorang nak. Tapi dalam keputusan, ketua yang kena buat. So jadinya nak tak nak, kita terpaksa ikut dengan ketua kita. Tapi kita jangan rasa takut untuk bagi pandangan. Sebab kemungkinan ketua tu tak ikut. Tapi sedangkan bila orang lain fikir balik, kita punya cadangan tu bagus kan. Manalah tahu tiba-tiba ada satu situasi yang agak mengarut ke kalau ketua kita buat kan. So, jadi kita pula bagi cadangan yang bagus. So jadinya mungkin orang boleh ikut kita ke macam tu. Tapi satu je, kita jangan takut bagi pandangan walaupun dia adalah seorang ketua. Okey, kat sini alright, saya boleh simpulkan satu benda lah. Okey, dalam membuat keputusan, semua orang, semua individu penting. Tak kisahlah ketua ataupun anak buah dia. Tapi yang paling penting sebagai seorang ketua, dia kena ambil semua penjelasan ataupun pendapat anak-anak buah dia untuk dia buat conclusion dalam membuat satu keputusan. Itu yang paling terbaik. Okey. Alright, seterusnya, okey, dia berkait dengan keputusan tadi. Okey, sebagai seorang ketua. Okey, sebagai seorang ketua, macam mana dalam dia membuat mengambil keputusan tu? Dengan cara apa? Dengan orang kata dengan memupuk nilai apa? Macam mana tu?
Cik Sharifah? Okay, macam mana kita nak buat keputusan dalam hidup ni kena buat keputusan. Apa je kita kena buat, mesti kena ada keputusan. Mesti kena ada keputusan lah. Jadi cara kita nak buat keputusan tu kita kena fikir dengan baik. Tak boleh nak terlalu, macam mana cakap? Tak boleh nak terlalu dengar cakap orang, tak boleh terlalu nak fikir cakap orang. Tapi apa yang orang cakap tu kita kena ambil, kita jangan walaupun negatif, kita ambil benda tu jadi sebagai satu benda yang positif. Dan kita boleh ubah, macam orang kata lah, pendapat orang ni penting sebenarnya. Sebab kita tak adalah terlalu macam aku je yang baik. Kadang-kadang kalau kita tak dengar pendapat orang, mesti kita rasa kita ni perfect tau. Dan kita kena gunakan pendapat orang tu juga untuk kita baiki diri kita, untuk kita membuat keputusan. Itu je lah. Alright. Cik Zulkarnainsyah. Apa tadi, ulang soalan boleh? Tak apa nak clear lah line. Okey, sebagai seorang ketua maupun pemimpin, macam mana anda mengambil keputusan? Berdasarkan apa anda akan ambil keputusan? Tak kisah contoh macam Sharifah mungkin dia bersikap adil. So dia dengar penjelasan, okey baru dia ambil keputusan. So kalau macam Encik Zulkarnainsyah? Kalau saya tengok kepada keadaan. Mungkin kalau contohlah kalau saya ambil keputusan, saya akan tengok keadaan orang sekeliling macam mana. Dan saya akan ambil keputusan apa yang saya rasa okey. Tapi itulah kadang-kadang orang pun tak tahu saya punya keputusan ni untuk orang fikir untuk saya je. Tapi sebenarnya saya ambil keputusan untuk orang sekali. So tidaknya apa-apa pun ambillah keputusan fikir kepada orang lain juga, walaupun dan juga kepentingan kita. Okey, Cik Nur Ain. Okey, kalau bagi saya pula mestilah dia ikut logik dan juga mendatangkan faedah kepada kumpulan tersebut. Kalau nak buat keputusan tu kita kena tengok benda tu bagi faedah dekat kumpulan tu. Kalau bagi then kita proceed. Kalau tak bagi, maybe kita kena fikir cara lain. Okey, faham. Cik Syarul? Kalau bagi pandangan saya pula, perkara yang perlu dititik beratkan sentiasa berfikiran positif. Contoh kalau sebagai ketua ni kita sentiasa berfikir positif dan buang apa-apa yang negatif pada diri kita. Selain daripada itu, kena cepat bertindak dan kita juga perlu muhasabah diri dengan apa yang berlaku. Dan dalam situasi macam ni, kita juga tak perlu panik lah. Kalau dengan panik mungkin kita akan gelabah dan kita akan merasa benda tu kan susah untuk lakukan. So tak panik tu adalah benda yang penting untuk melakukan sesuatu perkara dengan lebih. Alright, so kat sini kita boleh nampak banyak banyak benda yang boleh kita pertimbangkan dalam membuat sesuatu keputusan sebagai seorang ketua. Banyak benda kita kena titik beratkan. Jangan fikir diri sendiri, jangan fikirkan anak buah saja. So dua-dua kita kena combine and make a good decision, wise decision. Alright. Soalan yang terakhir. Okey, jika ada berlakunya konflik antara seorang ketua dengan anak buah maupun anak buah dengan anak buah, sebagai seorang ketua, macam mana anda menyelesaikan konflik tersebut? Okey. Letak diri anda sebagai seorang ketua, macam mana anda selesaikan konflik di antara anak buah dan anak buah? So kita mulakan dengan Cik Zulkarnainsyah. Okey, kalau saya akan dengar, kalau saya jadi seorang pemimpin dan nak selesaikan konflik, saya akan dengar daripada dua-dua pihak. So daripada dua pihak ni kita dengar dan kita tak perlu nak cakap just apa yang diorang rasa tak puas hati kan, sebab kita orang cakap kalau orang tengah bergaduh ni kita bukan nak dengar, kita bukan nak bagi diorang solusi, sebenarnya diorang nak orang dengar diorang punya luahan. So kalau jenis saya akan dengar diorang cakap lah apa yang diorang nak, apa yang diorang rasa tak puas hati semua, then saya akan cuba untuk menangkan dua-dua belah pihak. So jadinya saya akan cubalah untuk sedapkan hati dua-dua belah pihak lah kalau yang bergaduh tu.
Alright, terima kasih. Penjelasan yang sangat baik. Okey, Cik Syarul. Okay, saya setuju dengan pandangan Cik Zulkarnain itu. Kita kena bagi, okay, lu jelas tak? Dengar. Okay, kita kena bagi pandangan dua-dua belah pihak tu penting. So kita tak boleh ikut sebelah pihak saja sebab kita tak tahu situasi tu macam mana. So pandangan dua-dua belah ni amat penting lah untuk kita menyelesaikan masalah. Selain itu kita tanya daripada rakan-rakan yang lain, apakah masalah yang punca mereka bergaduh tu. Selain daripada tu, kita selesai dengan cara yang elok dan cara yang berhemah. Mungkin itu dapat melembutkan hati kedua-dua belah pihak. Okay, so far yang tu je Okey. di Cik pandangan Nur, saya. okey, Cik Nur Ain. Okey, pada pendapat saya, bila nak selesaikan satu konflik tu, mestilah kita kena adil. Kita tak boleh dengar mana-mana pihak aja. Kita kena dengar dua-dua pihak dan tak lebihkan mana-mana pihak. Lepas tu lepas dah dengar daripada dua-dua pihak tu, kita selotok lah dengan pihak-pihak tu. Okey, faham. Alright. Cik Sharifah, ada apa-apa nak ditambah? Okay, saya. Kalau saya setuju dengan pendapat semua, tak ada nak apa orang panggil? Tak ada orang panggil pilih kasih ataupun berat sebelah. Kita kena dengar dua-dua. Jangan judge. Kalau kita, contoh macam kita faham dalam setiap orang tu mesti kita ada rasa tak suka dekat orang tu. Tapi sebagai seorang ketua, kita kena ketepikan perasaan tu. Kita kena adil, kita kena sama. Kita tak boleh lah nak judge macam kau dah jadi macam ni, kau salah lah. Kita tak boleh lah, kita kena dengar dua-dua belah pihak. Kita kena fair, kita tak boleh. Ketua ni memainkan peranan yang penting, bukan saja dalam satu organisasi. Ketua ni juga orang kata berfungsi lah sebagai seorang ketua dalam satu organisasi tu untuk selesaikan masalah. Bukan saja dalam urusan kerja, urusan pekerja pun dia kena juga settlekan. Itulah pendapat saya. Terima kasih. Okey. Dengan berakhirnya soalan terakhir tadi, so untuk sesi soal jawab sudah berakhir. So apa yang saya dapat simpulkan kat sini, semua mana-mana keputusan yang diambil adalah berdasarkan nilai positif yang anda semua berfikir. Kiranya bukan orang kata kita ni pentingan diri sendiri, kita ada juga mempertimbangkan perasaan dan hati orang lain. So orang kata sebagai seorang pemimpin pun kita kena berfikir tentang anak-anak bawah kita, bukan untuk tentang diri kita, bukan untuk kebaikan diri saja, untuk semua orang juga. So kat sini boleh saya assume semua orang tak ada orang kata sifat pentingkan diri sendiri. Okay, so untuk sesi ini semuanya telah berakhir. So terima kasih untuk apa orang kata sesi soal jawab hari ini. So semoga kita dapat berjumpa lagi untuk sesi yang akan datang. So terima kasihlah ya. Terima kasih. Bye. Ada bye ke?